Abang, reconnecting. Reconnecting. Tak angkat nama tak. Bah, ni dia macam ni. Ni dia macam ni. Hello. June 23rd. You got to find out who she did what. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dekat surau lagi. Hujan. Ya. Ha. Allahu Akbar. Tak apa, kita buat kat sini lah. Saya buat kat sini lah. Boleh Ustaz, boleh. Isyak boleh lewat Ustaz lah. Balik kadang. Isyak pun 8.40. Betul. Sekarang isyak 8.40 lah di Ampang. Ini surah Al-Alaq ni, surah panjang sikit Ustaz. Panjang sikit. Tengok lah. Macam mana malam ni? Mana yang sempat? Dia punya pengajaran tu saya kumpulkan 6. Tapi saya rasa ada ayat-ayat yang saya nak sentuh lah. Boleh. Mungkin kalau lepas ni kan surah dah makin panjang. Jadi saya serah pada Ustaz lah.
tak semesti kita habiskan malam tu satu surah pun. Kadang kalau surah macam, yalah, macam 19 ayat ni kan. Ha. Lepas ni yang panjang mungkin surah Al-Balad, surah Al-Ghashiyah. Tu surah Al-A'la tu panjang enggak walaupun ayatnya pendek-pendek kan. Betul. Kita boleh tengok macam mana. Mana sempat insya-Allah. Ada pergi mana-mana, pergi bercuti dari China ni? Makan kenduri Ustaz. Kenduri ya? Kenduri di Segamat. Oh, Segamat kat mana? Segamat di Kampung Jawa. Kampung Jawa? Oh, Kampung Jalan. Jawa. Dekat dengan ke arah apa? Felda Medui. Dulu saya selalu ke Segamat di taman. Taman depan masjid, ada sekolah agama tu, sebelah tu ada taman. Depan Masjid Segamat. Dekat dengan Pekan tu Dekat dengan Pekan. Sebelah tu Taman Seri Bedui. Taman apa nama tepi tu? Taman Jawa ke? Dia tu kawasan Kampung Jawa dah tu sebenarnya. Betul. Sebab penghujung jalan tu adalah Felda Medui. Betul. Ada kawan sana lah. Mak dia pun asal Felda Medui juga. Cuma duduk di taman sekarang ni. Betul. Di jalan depan tu sebenarnya apa, sebelum ke Felda Medui tu dia ada kebun getah. Kebun getah betul. Lepas tu ada dewan. Betul. Betul, dia macam surau dia dekat-dekat di situ. Betul. Surau dekat-dekat. Okay, Ustaz, mungkin boleh Boleh, kot. Ustaz? InsyaAllah. Baik, insyaAllah kita boleh dulu. Mana yang ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ni Allah pertemukan kita dalam kita kesibukan. Mungkin ada yang sedang bercuti, ada yang balik kampung, jumpa keluarga dan sebagainya. Allah beri kita kesempatan dan ruang untuk sama-sama kita berbincang, sama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran. Baik, malam ni kita ada beberapa orang. Kita ada Ayat Al-Amin, kita ada Tuan Wan Abdul Hadi, kita ada Tuan Nur Azam, kemudian kita ada Tuan Rizq, Tuan ni nama siapa saya tak pasti. Kemudian Tuan Faiz, kita ada Tuan Hazri, Tuan Nizam, dan yang lain-lain lah yang saya dapat sebutkan namanya. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung perbincangan surah lazim kita, iaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq muka surat berapa? Cuba buka Quran, muka surat berapa? Surah Al-Alaq surat 597.
Surat 597 merupakan surah yang ke-96 dalam turutan Al-Quran, dan di dalam surah ini adanya ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Ada 5 ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW ketika Nabi kita kata bersendirian, ketika Nabi beruzlah, Nabi mengasingkan diri. Ketika itulah turunnya surah Al-Alaq ayat pertama sampai 5. Bukan keseluruhan surah ini, tapi daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-5. Nabi SAW menerima wahyu yang disampaikan oleh baginda, yang disampaikan kepada baginda melalui malaikat Jibril, melalui Sayyidina Jibril alaihissalam. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita mulakan malam ni dengan bacaan surah Al-Alaq. Saya minta tuan-tuan buka 597. Kita baca daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-19. Jadi surah ni panjang sikit. Saya harap tuan-tuan tidaklah tergesa-gesa. Malam ni jangan risau. Macam mana pun 10-20 kita berhenti. Tak habis kita sambung minggu depan. Baik, kita baca perlahan-lahan. Kita tengok surat 597 surah Al-Alaq. Saya bacakan, kemudian tuan-tuan ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, untuk ayat pertama ni kalimah iqra ada qalqalah pada huruf qaf. Iqra. Okey, jangan malu untuk keluarkan qalqalah atau lantunan bagi huruf qaf. Samalah juga dengan akhir ayat pertama ni khalaq. Okey. Kita ulang sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, sekali lagi kita ulang sekali lagi untuk ayat terakhir. Iqra. Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Sambung. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bagus. Sambung ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Baik, bagus. Kita sambung ayat yang kelima. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang keenam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha.
ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Yang ni tak ada bunyi nun. Nun tu dah dihilangkan, masuk terus kepada huruf ra yang bertanda sabdu. Ar-ra'a. Jangan bunyi an, tak nak bunyi nun. Terus bunyi ra sekali lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Ra tu ada sabdu. Jangan tinggalkan ra sabdu tu. Jangan rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Sekali lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Sambung ayat ke-9. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha salla. Abdan idha salla. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. Sambung ayat ke-12. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. Bagus, sama ayat ke-14. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. Ayat yang ke-15. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لم ينته لنسفعا بالناصية. Sekali lagi kita ulang. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. فليدع ناديه. سندع الزبانية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا
wasjud waqtarib. Sekali lagi, yang ayat 19 tu perhatikan la tuti'. Jangan tuti', kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali lagi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tarik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya dengar di belakang tu ada suara anak-anak. Alhamdulillah. Dapat sama-sama ikut bacaan. Bagus. Baik. InsyaAllah kita sambung. Selepas kita selesai bacakan surah Al-Alaq, kita akan bincangkan sedikit bahagian tajwid. Kalau kita boleh tengok nota yang saya berikan dalam grup, kita sambung huruf Ain ke? Saya pun lupa, Ustaz. Nota saya pun tak bawa ni. Ada ingat? Huruf Ada ingat last? Ghin. Huruf Ain dah. Ain dah. Okey, huruf Ain. Okey. Ain dah last week. Rasa Huruf Ain dah sudah dah. Ain dah. Okey, baik. Saya tanda Ain, saya ingatkan belum Ain. Ain sudah. Baik, kita sambung iaitu huruf Ghain. Baik, huruf yang kembar yang sama bentuknya dengan huruf Ain. Huruf Ain keluar pada pertengahan kerongkong. Huruf Ghain bentuk sama tapi dia ada tanda titik di atasnya. Keluar atas sedikit daripada huruf Ain. Huruf Ain pertengahan kerongkong. Huruf Ghain pada hujung kerongkong yang dekat dengan anak tekak atau pangkal lidah. Sama tempat keluar huruf Ghain ni ialah huruf Kha. Maksudnya ialah pada hujung kerongkong ni, pada hujung tekak kita ni yang hampir pada anak tekak, kalau kita buka mulut nampak anak tekak, di situlah tempat keluarnya huruf Ghain dan huruf Kha, maka kita akan dengar macam ada kesat, ada geseran yang berlaku menghasilkan huruf Kha dan menghasilkan huruf Ghain. Apa bezanya? Huruf Kha ni akan ada angin keluar. Macam seolah-olah macam kita nak buang kahak. Minta maaf saya sebut. Satu lagi ialah huruf Ghain, dia tidak mengeluarkan angin tetapi ada macam geseran. Menghasilkan bunyi Ghain. Kalau huruf Ghain ni mati, contohnya ag. Kita akan bunyi ag. Jadi kita akan rasa ditekan di bahagian hujung tekak atau hujung kerongkong kita. Di situlah tempat keluar huruf Ghain. Dan huruf Ghain ni adalah huruf isti'la. Maka dibaca dengan tebal ketika baris atas atau baris hadapan. Contohnya Gha, tak baca bunyi Gha. Ghu contohnya. Dan apabila huruf Ghain, yang ni kena hati-hati. Selalu kita buat silap apabila huruf Ghain bertemu dengan huruf Lin yang mati. Contohnya bertemu huruf Ya. Ghairil. Jangan baca ghairil. Mesti tebalkan juga Gha. Itu huruf Ghain. Sebutan Gha mesti tebalkan. Gha. Ghairil. Jangan baca ghairil. Sama lah juga macam huruf Kha. Jangan baca khairul. Baca khairul. Jangan baca khairul. Contohnya dalam surah Al-Qadar. Khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Huruf Kha dan juga huruf Ghain atau apa-apa huruf isti'la yang bertemu dengan huruf Waw atau Ya yang mati mestilah dikekalkan. Sifat isti'la, sifat tebal tu mesti dikekalkan. Bunyi dia mesti Gha. Jangan bunyi Gha. Kadang-kadang kita buat tanpa sedar. Memang tak sedar. Sebab apa? Sebab biasanya kita nak lembutkan Ya atau lembutkan Waw. Sebab Waw dan Ya ni memang huruf lin, huruf yang lembut. Khai, baca khai, atau ghai, baca ghai,
Ra. Bunyi dia bukan ra, bunyi dia ialah ra. Seolah-olah macam huruf O pada sebutan ghain yang baris atas. Tetapi sebenarnya bukanlah huruf O. Bunyi dia hampir macam kalau kita eja Roman tu GHO, menghasilkan bunyi ra. Okey. Nak sebutnya ialah huruf ghain ni mestilah dibaca dengan tebal. Contohnya ayat yang ke-7 surah yang kita baca tadi itu surah Al-Alaq. Ar-ra'ahu istaghna. Jangan baca tag. Mestilah dibaca tag. Diangkat bunyi ghain tu. Sebab apa? Sebab huruf ghain adalah huruf yang tebal. Yang baca tag. Baca tag. Naikkan bunyi huruf ghain tu. Kalau berbalik atas contohnya ayat sebelum tu kalla innal insana la yatgha. Jangan baca la yatgha. Kan gha bunyi dia ialah la yatgha. Gha macam seolah-olah bunyi O. Jangan la yatgha. Bolehlah bunyi betul tapi jangan sampai kita memuncungkan mulut atau sampai bunyi betul-betul O. Bunyi dia adalah la yatgha, gha. Okey, begitu. Dan huruf gha ini kena hati-hati dalam kita menyebut, jangan sampai mengeluarkan angin sampai kita tertukar jadi huruf kha. Ataupun kita meletakkan huruf ghain pada lidah sehingga kan bunyi dia macam huruf ra. Huruf ghain pada pangkal kerongkong dia tidak mengeluarkan angin seperti huruf kha dan jangan pindahkan dia pada huruf ra. Huruf ghain berbeza dengan huruf ra. Mungkin ada sebahagian kita, saya juga dulu tidak mampu menyebut huruf ra dengan betul. Disebut ra. Tapi praktis, latihan, sebutan, kena sentiasa sebut untuk memperbaiki sebutan Quran kita. Saya mengambil masa lama juga tu. Sampai saya tingkatan 3 baru boleh sebut huruf ra. Sebelum tu tak boleh. Baik. Jadi itu sedikit malam ni kita ambil huruf ghain. Baik, ada soalan tak berkaitan dengan huruf ghain atau ada soalan apa-apa boleh tanya sebelum kita pergi pada bahagian tadabbur surah. Ustaz Ihsan. Ya saya, silakan. Tengok nota yang makhraj huruf ni, maknanya huruf yang makhraj yang halkum tu kan Ustaz, yang daripada kerongkong tu, mereka tu semua tu huruf yang apa yang Ustaz ajar tu izhar halki tu kan, izhar halki tu. Itu semua dari kerongkong Ustaz, macam tu kan. Betul. Baik. Bagus soalan Tuan Azri. Huruf-huruf izhar halqi ialah huruf-huruf yang keluar pada kerongkong. Nama izhar halqi, maksud izhar tu jelas, bacaannya nyata tanpa dengung, kita bunyikan tanwin ataupun nun mati yang bertemu dengan huruf-huruf halqi. Halqi ni maksudnya ialah halqum kita ataupun bahasa Melayu kita kerongkong kita. Jadi ada 6 huruf izhar halqi. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. 7 pula, ada 6. Hamzah, ha, kha, ain dan juga ghain. Huruf izhar halqi ialah huruf yang keluar pada kerongkong dan hurufnya adalah 6. Pangkal kerongkong huruf yang paling kecil hamzah ha. Pertengahan kerongkong ialah huruf yang tiada titik ha, ain. Hujung kerongkong ialah huruf yang ada titik di atas, ghain dan kha. Nak ingat boleh juga kita ingat dengan huruf-huruf izhar halqi. Okey. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Ustaz, maaf nak tanya lagi Ustaz, macam hukum tajwid ni kan. Kalau contohlah macam surah Al-Alaq ni yang
ayat ke-6 misalnya kan Ustaz kan, ayat ke-6 tu yang last tu al-insana la yatgha itu kan, yang last yang waqaf tu kan, nombor 6 tu. Maknanya ni kan ada yang mat yang macam misai tu kan Ustaz kan, tanda mat yang misai kat nombor 6 tu. Tapi sebab kita waqaf di situ, dia kira nak berapa harakat nak kena baca yang misai tu Ustaz, untuk kondisi-kondisi yang macam ni Ustaz. Sebab ada beberapa yang macam tu yang misai-misai tapi dia dekat waqaf ni tanda tu. Baik. Baik, soalan yang baik. Untuk bacaan mat, kalau tuan-tuan jumpa tanda misai atau tanda pedang tu di akhir kalimah atau di akhir ayat dan kita waqaf, maka baca semuanya 2 harakat. Contohnya dalam surah Al-Alaq tu ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat 10, 11, 12, 13. Contohnya, kita baca dengan kadar 2 harakat. Ini contoh kalau kita waqaf di akhir ayat. Kalau kita waqaf di pertengahan ayat dan memang di hujung kalimah yang kita nak waqaf tu juga ada tanda panjang, kita baca 2 harakat. Okey. Kalau tuan-tuan jumpa yang macam ni, tuan-tuan bila berhenti baca 2 harakat, bila sambung baca 4 atau 5 harakat. Okey. Contohnya saya bacakan ayat ke-6 tu kalau berhenti, kalla innal insana layatgha, 2 harakat. Kalau sambung baru kita baca 4 atau 5 harakat. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Samalah juga contoh macam kalla tu, awal ayat ke-6 tu kan. Kalau katakan kita berhenti, asalnya kita sambung kalla innal insana layatgha, tapi kita nak berhenti dekat kalla. Kalla, sesekali tidak atau jangan sekali-kali. Innal insana layatgha. Contoh ni contoh. Jadi kalla tu kita baca 2 harakat sebab kita waqaf. Kalau kita sambung seperti biasa baru kita baca 4 atau 5 harakat. Okey. Ya, harap jelas. Ya, ada soalan lain? Ustaz, maaf nak tanya lagi Ustaz. Ya, silakan. Dalam surah Al-Alaq ni mungkin pertama kali tengok yang ayat terakhir kan, ayat ke-19 tu. Maknanya dalam Quran yang saya ni dia ada tanda yang tulis sujud tilawah ya Ustaz. Ada gambar sejadah dekat ayat yang ke-19 tu yang wasjud waqtarib tu kan. Jadi Ustaz boleh ke ceritakan sikit apa benda yang sujud tilawah ni, kaedah dia ke apa, hukum dia macam mana gayanya Ustaz? Ya, terima kasih. Sujud tilawah adalah sujud yang mana bila kita jumpa ayat-ayat tilawah maka kita disunatkan untuk sujud bagi yang membacanya. Contohnya kita baca. Contohnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita disunatkan untuk sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu. Macam mana kita baca ketika hari Jumaat. Ada surah sajadah. Kan namanya surah sujud tilawah atau sujud sajadah. Baik. Itu sunat untuk orang yang membacanya. Habis tu Ustaz, hari Jumaat imam baca, imam sujud, kenapa kita semua sujud? Sebab yang pertama, sebab imam baca, imam sujud, maka wajib untuk kita ikut imam sujud. Asalnya untuk imam tu sunat sujud. Kalau imam tak nak sujud, maka yang lain pun tak wajib lah sujud. Itu untuk dalam solat. Okay. Dalam solat untuk sujud tilawah, bila imam sujud maka kita kena ikut sujud.
Ada juga perbuatan dalam solat yang sebahagiannya imam buat, makmum boleh tak buat, contohnya. Atau ada imam tinggal tapi makmum boleh buat, ada contohnya. Contohnya duduk di antara dua sujud, contohnya. Duduk tahiyat awal, contohnya imam tinggal duduk tahiyat awal, maka kita duduk tahiyat awal, boleh. Contoh imam meninggalkan duduk tahiyat awal, dia sunat ab'ad, contohnya. Ataupun imam buat kunut, contohnya. Tapi kita tinggal kunut, imam angkat tangan, imam buat, kita tak nak buat, contohnya. Kita berpendapat dia bukan sunat, kita tak buat, contohnya. Pun boleh. Itu ada benda yang imam buat, makmum boleh tinggal. Ada benda imam tinggal, makmum boleh buat. Baik, untuk di luar solat, contoh kita baca semai, kita tengah baca sampai sejadah, kita pun sujud. Baik, kalau kita tak sujud, maka yang mendengar, contoh kita tengah baca dalam surau, ada 2-3 orang dengar, kemudian kita sujud, maka sunat juga untuk yang mendengar tadi sujud sama, walaupun dia tak baca. Tapi tak perlulah macam dalam semayang jadi makmum dan sebagainya, tak perlu. Dengar, dia baca, dia sujud, kita pun sujud. Tapi kalau kita dengar orang tu baca ayat sajadah, contohnya dalam surah Al-Alaq ni, tapi dia tak sujud, dia sekadar bertasbih, maka tidak menjadi sunat juga untuk orang yang mendengar sujud sekali ataupun melakukan sujud sajadah. Okey. Saya harap jelaslah sikit tentang sujud tilawah atau sujud sajadah. Ustaz, terima kasih Hazri, soalan yang sangat baik tadi tu. Ha. Cuma nak tanya Ustaz, tadi Ustaz kata kalau imam tu kebetulan dia baca surah yang ada sujud sajadah ni, dia sujud sekejap. Tapi kalau kita tidak dikira mufarakah ke kalau tak ikut Ustaz? Atau dia jatuh harus ke sunat? Ke sunat lah ya? Baik, dia sunat untuk imam untuk sujud, tapi dalam kes sujud tilawah, dia menjadi wajib kepada makmum juga untuk ikut. Dalam kes sujud tilawah ni. Okay, sebab dia tidak termasuk sunat ab'ad atau sunat hayat dalam solat. Bila imam buat, makmum kena buat. Samalah juga macam sujud sahwi. Contohnya imam terlupa rakaat, kemudian diingatkan. Makmum ingat rakaat yang lupa imam. Imam buat sujud sahwi, maka wajib juga makmum ikut imam sujud sahwi. Sehinggalah imam beri salam. Okey. Tapi kalau sunat ab'ad tadi saya sebut doa kunut atau duduk tahiyat awal, yang tu beza. Ada yang boleh tinggal, ada yang boleh ikut. Baik. Ada soalan sebelum kita pergi pada perbincangan malam ni, iaitu tadabbur surah Al-Alaq. Ustaz, saya Amin ya Ustaz. Ya. Ayat yang ke-6 Ustaz, dengan ada kalimah kalla pada permulaan ayat kan. Ada setengah tempat dalam Al-Quran mana kalla tu kita wakaf lepas kita baca kalla tu. Kan? Dalam konteks ni kita sambungkan macam Ustaz cakap tadi kan. Macam mana kita nak macam nak tahulah Ustaz kat mana yang sesuai untuk diwakafkan dan sesuai untuk diteruskan. Baik. Untuk contoh kalimah kalla ni, ada sebahagian dalam Quran memang ada tanda waqaf. Tapi biasanya kalau kita jumpa kalla ni, tanda waqaf dia ialah waqaf hasan. Maksudnya ialah sambung lebih baik. Contohnya dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal. Kalimah kalla ada waqaf hasan, ditanda sad lam ya. Bal ada tanda saktah. Maka yang kat situ sebenarnya boleh waqaf. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, contohnya. Tapi dalam surah Al-Alaq tak ada. Tanda waqaf ni dia berdasarkan riwayat daripada para sahabat, berapa kali Nabi berhenti kat situ. Banyak Nabi berhenti ke banyak Nabi sambung?
Kalau banyak Nabi sambung, maka dia orang letak waqaf hasan. Maksudnya kurang Nabi berhenti, lebih baik sambung. Kalau Nabi banyak berhenti, dia letak waqaf kafi, qaf lam ya tu. Maksudnya kalau kalimah kalla ni nak tahu boleh berhenti ke tak boleh berhenti, kena rujuk Quran, tengok tanda apa yang diletakkan dalam Quran, dalam mushaf. Wallahu a'lam. Masya Ustaz. Baik, insyaAllah saya tutup persoalan untuk kita teruskan kepada bahagian tadabbur surah Al-Alaq. Baik, insyaAllah malam ni surah Al-Alaq ni panjang sedikit. Saya susun sedikit pengajaran surah Al-Alaq ni ada 6, saya ambil sekurang-kurangnya ada 6 dan banyak lagi lah. Saya susun dan saya ambil daripada nama surah iaitu Al-Alaq. A-L-E-L-A-Q. A-L-E-L-A-Q. Okay. Baik, sebelum tu sedikit latar belakang surah. Surah diturunkan di Mekah ataupun surah ni ialah surah Makkiyah, turun di Gua Hira ayat pertama sampailah ayat yang kelima. Kemudian masih lagi turun di Mekah ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-14, cerita tentang Abu Jahal. Cerita tentang Abu Jahal. Dan yang akhir sekali, surah ni turun 3 kali. Okay, surah ni turun berperingkat setiap 3 kali. Ada yang sebutkan surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama turun. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama turun secara lengkap. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama turun secara lengkap. Okay. Dan ada pendapat lain menyebutkan surah Al-Muddathir merupakan surah yang pertama turun. Surah Al-Muddathir adalah surah yang pertama turun selepas tempoh beberapa lama Nabi tidak mendapat wahyu. Baru turun surah Al-Muddathir. Okay. Baik. Yang tu tak perlulah bahasan yang panjang. Baik, insyaAllah kita tengok pengajaran yang pertama daripada surah Al-Alaq. Pengajaran pertama ialah Al-Quran pencetus ketamadunan. Al-Quran pencetus ketamadunan. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimah Iqra, bacalah. Allah sebut 2 kali, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Baik, kenapa Al-Quran pencetus ketamadunan? Kalau kita perhatikan, sebelum diutuskan baginda Nabi SAW dan diturunkan Al-Quran, bagaimana kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu? Masyarakat Arab Jahiliyah sama je macam masyarakat Eropah ketika itu. Eropah mengalami zaman kegelapan dan begitulah juga dengan tamadun Arab. Tapi kalau kita tengok, selepas turunnya Al-Quran, maka berkembangnya ilmu atas nama atau atas suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, iaitu Iqra. Iqra ni kalau kita faham, bacalah. Tapi maksud yang lebih mendalam Iqra ni bukan sekadar membaca. Kaji, lihat, tengok. Dan Al-Quran merupakan sumber kepada ketamadunan. Maksudnya ialah segala bentuk ilmu Allah sebutkan dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ilmu-ilmu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Banyak sekali. Hatta dalam surah yang kita tengah sebut ni, Allah sebut tentang penciptaan manusia. Nama surah ni sendiri, Allah sebut tentang Al-Alaq. Alaq ni apa? Kalau kita terjemahan dalam bahasa Melayu, maksudnya segumpal darah. Surah yang pertama ni cerita tentang biologi manusia. Bagaimana 1400 tahun yang dulu, zaman sains moden tak ada, zaman empirical, kajian empirical tak ada, tapi Allah sebut tentang Al-Alaq. Al-Alaq ni bahasa kita ialah segumpal darah, atau bahasa biologi ni ialah zygote. Zygote ni ialah persenyawaan antara benih lelaki dengan telur wanita. Maka dia akan menempel di dinding rahim, maka lahirlah ataupun jadilah zygote.
dalam bahasa Arab disebut al-alaq. Apa rupa zygote ni? Zygote ni kalau kita tengok dengan canggihnya teknologi sains zaman ni, kita boleh tengok bentuk zygote ni macam darah yang menempel di dinding rahim dan bentuknya macam lintah. Sebab itu juga kalimah alaq ni maksudnya ialah lintah. Uniknya bahasa Quran atau kayanya bahasa Quran ni, alaq juga membawa maksud yang mengesut ataupun kita sebut namanya lintah. Maka 1400 tahun dahulu bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Sebutlah atau bacalah, kajilah, tengoklah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada alaq, iaitu segumpal darah atau namanya zygote. Masa itu manusia tak kaji lagi bagaimana penciptaan manusia, sehinggalah datangnya Quran dan datangnya banyak disiplin ilmu di dalam Al-Quran. Was-sama'i dzatil buruj, cerita tentang angkasa, cerita tentang bintang-bintang, cerita tentang langit dan cerita tentang macam-macam. Allah sebut dalam Al-Quran sehingga kan membangunnya masyarakat Arab. Masyarakat Arab ni memang masyarakat yang ummi. Nabi Muhammad SAW juga dilahirkan sebagai ummi. Masyarakat Arab ni juga bukan golongan yang membaca. Mereka masa itu tamadunnya sangatlah jatuh, sangatlah rendah. Melakukan penzinaan, membunuh anak-anak, merompak, mencuri, menindas orang. Tapi disebabkan turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi SAW, maka tamadun Arab bangun. Bahkan di sekeliling tanah Arab yang disampaikan Al-Quran, disampaikan Islam juga membangun. Berapa lama? 1000 tahun. Daripada diturunkan Al-Quran, 1000 tahun kalau kita tengok, kalau kita kaji sejarah-sejarah Islam, kita tengok ahli-ahli fizik Islam, ahli matematik Islam, semuanya diambil daripada Al-Quran. Mereka kaji Quran dan mereka menghasilkan satu ilmu yang baru. Tapi apa yang berlaku bila orang tinggal Quran, ilmu tu diambil dari Al-Quran, tapi akhirnya diambil, dicuri oleh Eropah, maka dijadikan ilmu mereka. Sedangkan apa yang ada pada hari ini, yang kita belajar hari ini, semuanya diambil daripada Al-Quran. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab itulah Allah sebut, apa yang kamu tak tahu, aku ajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ajar manusia daripada apa yang dia tak tahu. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Semua Allah ajar. Dengan sejarahnya, dengan sainsnya. Sebab itulah, kalaulah kita ni dalam bidang sains, kita mesti mempercayai Al-Quran itu benar sebelum datangnya sains membuktikan kebenaran. Kita tak boleh rasa tak betul ni, selagi mana tiada kajian sains, maka kita tak percaya. Itu merupakan satu kesilapan yang besar. Zaman saya belajar itu, saya belajar satu subjek namanya empirical study. Maksudnya ialah tajuk subjek dia panjang. Maksudnya kalau saya faham, tajuknya ialah kajian empirical terhadap Al-Quran dan sains. Tak silap saya tajuk dia. Maksudnya ialah kajian-kajian yang orang buat yang dibuktikan dengan sains yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya bulan mengelilingi bumi. Contohnya disebutkan tentang matahari berputar juga pada paksinya. Sampai hari ini kita tak tahu matahari berputar pada paksinya dekat mana, mengelilingi apa, kita tak tahu. Sebab itu tidak mampu dibuktikan oleh sains, tapi disebut oleh Al-Quran. Jadi banyak benda. Contohnya yang sekarang jumpa, contohnya pertemuan dua laut. Tidak bertemu air masin dan air tawar contohnya. Kemudian di dalam laut ni Allah sebut dalam Al-Quran adanya jalan-jalan. Adanya highway yang bertingkat-tingkat, jalan yang bertingkat-tingkat.
Memang betul. Sebab apa? Sebab ada jalan-jalan yang haiwan boleh hidup, haiwan yang sebahagian boleh hidup, ada sebahagiannya yang tidak boleh hidup. Yang di bahagian dasar ada haiwan lain yang hidup contohnya. Maka jalan-jalannya berbeza-beza. Al-Quran sebut, tapi manusia baru jumpa. Baik, sebab itulah Al-Quran ni membangunkan tamadun. Ketika manusia di tanah Arab, di Mekah khususnya, berada pada zaman jahiliah, maka Al-Quran ni telah membangunkan manusia. Baik, sebab itulah Allah sebut dalam surah ni Iqra. Iqra ni maksudnya baca, belajar, mesti pergi belajar. Sebab dengan ilmu barulah boleh membuktikan kebenaran. Sebutkan al-ilmu taqaddum 'ala al-amri wan nahi. Ilmu ni kehadapan daripada suruhan dan larangan. Maksudnya mestilah datang dengan ilmu. Allah suruh buat apa? Contohnya didatangkan dengan ilmu, didatangkan dengan dalil, didatangkan dengan praktikalnya, didatangkan dengan hadis Nabi SAW. Allah larang contohnya, didatangkan juga dengan ilmu dalilnya. Allah larang contohnya meminum arak. Ada 3 peringkat larangan contohnya, sehinggalah dia diharamkan arak secara total. Maka mestilah datang dengan ilmu, dan dengan ilmu lah membangunkan tamadun. Al-Quran ni datang membangunkan tamadun masyarakat Arab khususnya dan amnya seluruh manusia. Dan kita pada hari ini, kalau kita berpegang dengan Al-Quran, insya-Allah tamadun kita akan membangun. Kita hari ini tamadun yang kita kurang bukan ilmu, tapi akhlak. Akhlak. Orang ada ilmu banyak, ramai orang ada ilmu, tapi tak ramai yang ada akhlak. Sehingga kan orang yang ada ilmu pun tidak mencerminkan ilmu yang dia ada. Contohnya bergaduh sesama sendiri, menjatuhkan sesama sendiri contohnya. Maka baliklah pada Al-Quran. InsyaAllah kita akan bangunkan tamadun yang lebih baik. Baik, itu yang pertama. Al-Quran membangunkan tamadun. Yang keduanya daripada surah Al-Alaq ni ialah lahirnya manusia sebagai sebaik-baik makhluk. Baik, Allah sebut dalam surah ni dalam ayat kedua, alladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baik, dekat mana sebaik-baik makhluk tu? Sebenarnya Allah telah sebut penciptaan manusia tu dalam sebelum surah Al-Alaq, iaitu surah At-Tin. Allah sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Manusia ni Allah telah berikan dengan pelbagai potensi. Semua manusia. Jangan kata kita lemah. Mungkin potensi kita berbeza. Kita jangan bersaing dengan orang dalam potensi yang bukan Allah berikan pada kita. Tapi potensi yang Allah berikan pada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Setiap manusia. Dan ini ada kaitannya juga dengan kisah Abu Jahal. Dalam pengajaran ketiga nanti saya akan sebut kisah Abu Jahal. Tapi nak sebutnya, Abu Jahal ni Allah berikan dia dengan potensi yang sangat banyak. Sehingga kan Nabi SAW doa antara dua Umar atau Amar, Umaru atau Amaru. Okay. Amar ni ialah nama kepada Abu Jahal. Nabi doa agar salah seorang ni dua-duanya mempunyai kualiti yang sangat baik untuk membangunkan Islam. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, moga salah satu daripada Umar atau Amaru ni, maka akan jadi pendukung Islam. Maka Allah telah menjadikan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai pendukung Islam. Allah tidak memilih Abu Jahal, iaitu Amar. Baik, sebab itulah Allah telah menciptakan manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Tapi manusia ni yang pilih untuk jadi serendah-rendah ciptaan atau serendah-rendah makhluk. Sebab itulah juga Allah sebut dalam surah Al-Alaq,
tentang kejadian manusia. Penciptaannya Allah dah sebut sebelum tu, tapi prosesnya Allah sebut dalam surah Al-Alaq, dan Allah sebut apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan manusia dengan penanya. Allah suruh kita ambil hikmah dan pengajaran daripada pena, al-qalam. Pena ni apa? Pena ni ialah disebutkan dalam hadis bahawa makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-qalam, iaitu pena. Atau disebut tinta. Ketika diciptakan pena ini, maka kata pena, apa tujuan aku diciptakan? Maka Allah sebut tulislah. Maka kata pena, apa yang patut aku tulis? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tulislah daripada awal penciptaan makhluk sehinggalah akhir kehancuran makhluk. Maka sebelum Allah jadikan makhluk-makhluk yang lain, disebutkan dalam hadis bahawa pena lah yang pertama dijadikan atau diciptakan. Baik. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Nah, sebab itulah, kalaulah manusia ni Allah jadikan tanpa potensi, bagaimana Allah menjadikan manusia ni keluar daripada perut ibu, tiba-tiba pandai menyusu. Tiba-tiba boleh menangis. Menangis adalah komunikasi seorang bayi. Dia lapar ke, dia berak ke, dia kencing ke, maka ditunjukkan dengan simbol menangis. Siapa yang ajar? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah potensi manusia. Tak boleh berjalan, kepada boleh berjalan, merangkak, contohnya bangun, jalan, jatuh dan sebagainya, sehinggalah sempurna berjalan. Daripada tak boleh cakap, pelat bercakap, kepada boleh bercakap, petah bercakap. Maka Allah kata, Allah jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian, tapi manusia yang pilih untuk jadi serendah-rendah makhluk dengan ingkar perintah Allah. Kalla innal insana la yatgha. Manusia ni tahap paling atas, sehingga kan iblis pun tak nak sujud pada manusia. Allah muliakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, sehingga kan seluruh makhluk sujud kepada Adam, iaitu bapa kita, ayah kita. Seluruh makhluk sujud kepada Adam, tapi iblis tak nak sujud. Sebab apa? Sebab dia ego. Dia rasa diri dia lebih mulia, dirinya lebih baik, dibandingkan pula dengan penciptaan. Asal penciptaan manusia daripada tanah, dia jadikan daripada api. Maka api lebih mulia daripada tanah. Siapa sebut api lebih mulia daripada tanah? Tapi disebabkan dia bongkak, dia takabur, maka dia tak nak sujud kepada Adam. Tapi Allah sendiri yang sebut di dalam Al-Quran bahawa manusia ini adalah sebaik-baik penciptaan. Semuanya, semua manusia, hatta kita ni dilahirkan cacat contohnya, masih lagi sebaik-baik penciptaan pada potensi yang tersendiri. Sebab tu kita tengok hari ni ada sukan Paralimpik. Adakah dia cacat? Kita mula sebut, tengok dia cacat. Tapi bila dia masuk Paralimpik, dia mengharumkan negara di luar kemampuan dia, di usaha, maka itu juga adalah sebaik-baik penciptaan Allah pada manusia yang cacat tu, yang kurang tu. Maka kita kena yakin bahawa setiap manusia ni adalah sebaik-baik makhluk. Baik, itu adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga ialah Abu Jahal. Abu Jahal bukti kepada Nabi itu benar, Al-Quran itu benar. Tetapi disebabkan sombong, tidak menerima kebenaran. Okey, panjang sikit pengajaran yang ketiga ni. Abu Jahal ni merupakan bukti kepada Nabi itu benar, Quran itu benar. Tapi kerana sombong, maka ditolak kebenaran. Baik, kita tahu bahawa Abu Jahal ni bukanlah gelarannya Abu Jahal pada asalnya. Orang gelarnya dengan Abul Hakam.
iaitu bapa kebijaksanaan. Salah seorang regu Nabi ketika Nabi meletakkan Hajarul Aswad. Ketika masyarakat Arab Jahiliyah tak tahu nak buat apa, bagaimana nak meletakkan batu Hajarul Aswad, maka antara yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah tu antaranya salah seorang ialah Nabi dan juga Abul Hakam tadi. Iaitu siapa? Abu Jahal. Maka Abu Jahal ni bukti Al-Quran ni benar, Nabi ni benar. Kisahnya macam mana? Ketika Abu Jahal menerima dakwah Nabi SAW. So. Walaupun Abu Jahal ni antara yang kuat menentang Nabi, tapi dia ada satu kualiti yang tak ada pada penentang-penentang lain. Pada orang lain yang menentang Nabi tak ada. Contohnya siapa? Walid Al-Mughirah. Orangnya biasa-biasa, sederhana, ada idea. Sebab itulah anaknya, Khalid Al-Walid, jadi panglima. Dia ada strategi. Kalau dalam perang, Walid Al-Mughirah ni ada strategi. Tapi dari sudut kekuatan dia kurang. Dari sudut perkara lain dia kurang. Dia bukan orang yang besar. Kalau dibandingkan pula dengan Abu Lahab, jauh sekali. Seorang yang pengecut dari medan perang, seorang yang bakhil, kedekut. Abu Jahal tak kedekut. Ada kisah Abu Jahal yang berlumba-lumba dengan Bani Hashim dalam memberi sumbangan, bantuan makanan. Baik, ada kisahnya Abu Jahal datang ke rumah Nabi SAW pada setiap malam untuk mendengar Nabi membaca Al-Quran. Kebetulan malam yang dia datang tu sebenarnya dia bukan datang seorang, ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW untuk dengarkan bacaan Quran Nabi SAW. Siapa orang ni? Salah seorangnya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Sufyan, salah seorangnya ialah Akhnas bin Shuraik. Abu Sufyan ni juga antara orang yang awal menentang Nabi tapi tak cakap. Sehinggalah dia naik kepada ketua masyarakat Arab. Bila ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi nak datang balik, nak melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah, berlaku perjanjian Hudaibiyah. Masa itu Abu Sufyan baru naik sebagai pembesar Quraisy. Sebab itulah ketika Fathu Mekah selepas perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi memuliakan Abu Sufyan. Siapa yang masuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Begitu Abu Sufyan jadi pembesar Quraisy. Baik, maka 3 orang datang rumah Nabi dengar Nabi baca Quran. Nak balik terserempak, entah macam mana, terserempak. Rupanya masing-masing duk curi dengar Nabi baca Quran dalam solat tahajud. Bayangkan, pukul 2-3 pagi datang rumah Nabi semata-mata nak dengar Nabi baca Quran. Maka malam pertama tu dia kata tak apalah, tak ada apa-apa. Kebetulan kot kita jumpa. Kebetulan lalu rumah Nabi ni. Maka balik. Esok jangan datang. Malam yang kedua mereka datang. Dan bertemu juga. Masing-masing takut nak datang. Tapi nak dengar Nabi baca apa. Kemudian malam kedua berlalu macam tu. Dia kata tak apa, balik, esok jangan datang. Kali ketiga mereka bertemu sekali lagi. Maka Akhnas bin Shuraik ini tanya pada Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, apa pendapat kau daripada apa yang kau dengar Nabi baca? Daripada apa yang kau dengar Muhammad baca? Dia kata ada sebahagian ni yang aku tak tahu, ada sebahagian ni yang aku tahu. Kata Akhnas bin Shuraik, aku pun rasa macam tu. Maka dipanggil Abul Hakam, Abu Jahal ni. Apa pendapat kau Abu Jahal? Dia kata apa? Kata Abu Jahal, dia kata, kita ni dah lama bermusuh dengan Bani Hashim. Mereka memberikan makanan, kita juga memberikan makanan. Mereka memberi tempat tinggal kepada orang yang menunaikan umrah dan haji, kita pun beri tempat tinggal. Tapi dalam perlumbaan tu kita asyik kalah dan mereka menang. Tapi kali ni aku tak akan kalah kepada Bani Hashim dengan ikut Muhammad. Kata Akhnas bin Shuraik, ini adalah peluang keemasan kita. Kita dah tahu Muhammad ni seorang Nabi. Sepatutnya kita ikut Muhammad. Tapi kata Abu Sufyan, sesekali tidak aku tak akan kalah dengan Bani Hashim kali ni. Dah banyak kali kalah, dah tahu dah sebenarnya Nabi ni, Muhammad ni merupakan seorang Nabi,
Dan Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Sebab itulah Akhnas bin Syuraik dan juga Abu Sufyan ni akhirnya memeluk Islam, masuk Islam. Tapi Abu Jahal tidak. Maka sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Alaq, kalau kita baca surah Al-Alaq tu, Allah sebut kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, ayat 7, sungguh kepada Abu Jahal dia rasa diri dia cukup, tak perlu ikut Muhammad, tak perlu ikut Quran. Apa yang aku ada, makan aku, pakai aku cukup. Kalimah istaghna ni asalnya ghani, kaya. Kaya ni maksudnya ialah cukup dengan apa yang dia ada. Miskin tak cukup dengan apa yang ada. Maka Allah sebut istaghna ni, dia merasakan cukup dengan apa yang ada, dan apa yang ada itu akan menyelamatkan dia. Dan Allah sebut inna ila rabbika ruj'a, sungguhnya kepada Tuhanlah kita akan dikembalikan. Maka selepas tu disebutkan tentang balasan-balasan yang akan dikenakan kepada Abu Jahal atau orang yang mengikuti Abu Jahal. Okey. Sehingga kan disebutkan pada ayat yang ke-18, sanad'uz zabaniyah, ditarik bahagian ubun-ubun. Disebutkan secara khusus sebenarnya. Walaupun dalam Quran ni tak disebutkan tentang Abu Jahal, tetapi dalam hadis yang menyebutkan tentang wurud ataupun asbabun nuzul surah ayat ni cerita tentang Abu Jahal. Disebutkan tentang kalla la illam yantahila nafsam bin nasiyah, ubun-ubun. Kalau kita tengok kenapa Allah sebut khusus ubun-ubun, merujuk kepada ubun-ubun Abu Jahal. Kalau kita tengok dalam sains, ubun-ubun ni adalah tempat di mana manusia membuat keputusan di bahagian hadapan. Apa nama istilahnya saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, di bahagian hadapan otak kita ni adalah tempat kita membuat keputusan. Maka Allah sebutkan dalam ayat ni, nasiyatin kadibatin khati'ah, keputusan du ubun-ubun tu membuat keputusan yang dusta lagi salah. Kemudian falyad'una dia, dipanggil sanad'uz zabaniyah, ditarik bahagian ubun-ubun ni oleh malaikat zabaniyah. Maksudnya apa? Abu Jahal diberikan akal, diberikan kebijaksanaan, diberikan kepandaian, boleh fikir, boleh tentu mana baik, mana buruk. Dan Allah jadikan dia pada ahsani taqwim, dengan banyak kelebihan yang Allah beri pada dia, tapi dia pilih summa radadnahu asfala safilin. Dengan akal yang dia ada, dia sendiri menjatuhkan diri dia. Sebab itu dalam surah ini juga membuktikan bahawa Nabi itu benar, Al-Quran itu benar. Pada orang yang ada akal, pada orang yang ada kebijaksanaan, tapi akhirnya menafikan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi SAW. Ayatnya panjang tu. Nanti kita tengok, nanti saya akan sentuh juga ayat ke-10, 11, 12. Tapi nak cerita tentang Abu Jahal ni, Allah sebut tentang ubun-ubun yang melakukan keputusan. Sebab itulah Allah sebut dalam surah apa saya tengok, surah Asy-Syams ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah sebut Allah berikan pilihan baik dan buruk kepada manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa ayat dia? Ar-ra'a, apa ayat sini? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagikan akal ni untuk orang pilih. Fujuraha sama ada buat buruk, wa taqwaha ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalah pada Abu Jahal diberikan akal, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kebijaksanaan, tapi salah memilih. Ataupun lebih tepat lagi, kerana asabiyah yang sangat kuat, kerana kesombongan terhadap kaum yang sangat kuat, maka dia telah memilih untuk tidak mengikuti Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok Abu Sufyan, perjalanan dia berpanjang. Dan Abu Jahal ni mati bila? Dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, ketika Abu Jahal, sikit lagi tuan, sikit lagi, 1 minit lagi.
ketika Abu Jahal telah dihunuskan pedang oleh Abdullah bin Mas'ud, masa itu memang berlawan dengan Abdullah bin Mas'ud ketika Allah masuk sangat muda, remaja. Maka dihunuskan pedang di bahagian leher itu, diletak di sini. Kita kata nak ditetak leher tu, dan dipenggal leher tu. Abu Jahal buat apa? Ditolak atas sikit. Pedang Abdullah bin Mas'ud ditolak atas sikit. Dia kata kalau nak penggal aku, penggal bahagian atas. Supaya orang tahu kematian aku, kematian yang lebih mulia berbanding orang lain. Tahap tu Abu Jahal. Maksudnya dia sangat memandang tinggi kebijaksanaan dia, kemampuan dia, kehebatan dia. Memang dia hebat, tidak dinafikan. Itulah Nabi doa, kan, yang disebutkan tadi. Nabi doa agar salah seorang ni jadi kepada pendukung Islam. Tapi bukan Abu Jahal. Jadi insya-Allah kita berhenti sampai situ pada pengajaran yang ketiga insya-Allah. So, kalau ikut ayat ni sebenarnya kita baru sampai ayat lebih kurang ayat ke-8. Nanti kita bincang sikit lagi pengajaran yang seterusnya insya-Allah. Baik, ada soalan sebelum kita tutup? Ustaz, sekarang mungkin saya terlupa. Abu Jahal, dia masih lagi dalam keturunan Bani Quraisy ke, ataupun sebab dia menentang dia berlumba dengan Bani Hashim kan? Dia maksudnya dia adalah masih Bani Quraisy ataupun dia bukan Bani Quraisy? Baik, dia masih lagi Quraisy. Kalau kita tahu Quraisy ni datang daripada Kilab bin Murrah dan ke atas. Kilab bin Murrah ni lah yang telah menyatupadukan bangsa Arab sampai namanya Quraisy. Quraisyun maksudnya ialah bersatu dalam surah Quraisy. Tapi Bani ni di bahagian bawah. Okey. Bani di bahagian bawah. Sayyidina Umar Quraisy tapi bukan Bani Hashim. Dia Bani apa? Abu Jahal Bani apa? Abu Lahab. Saya tak ingat dia Bani apa, Abu Jahal. Tapi dia bukan Hashim lah. Jadi dia bukan Bani Hashim. Tapi masih ada Quraisy. Bukan keturunan yang dikatakan menjaga tanah Mekah tu lah. Bukan. Bani Hashim. Bukan. Okey, itu je soalan saya. Nanti kalau saya jumpa apa nama Bani ni saya beritahu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, ada soalan lain? Okay, InsyaAllah kalau ada soalan, InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang ada pada malam ni yang meluangkan masa. Mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit manfaat daripada surah Al-Alaq ni. Dan mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iya. Terima kasih Ustaz. Sampai duduk kat surau tu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Di surau ke di masjid tu Ustaz? Malam ni di surau. Okey. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Saya end tu semua. Okey.